Okey, tengok solat jemaah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, dalam ni boleh jawi belakang tak? Ada yang tak boleh jawi langsung tak? Anis boleh jawi tak? Boleh sikit. Boleh, okey. Anis dulu lah mula. Nah, Anis baca sikit lah. Maksud dan hukum solat jemaah tu. Maksud dan hukum Okey. berasal daripada perkataan jamak yang bermaksud berkumpul. Istilah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, stop dulu. Anis. Okey, kita tengok kat sini kan maksud dan hukum solat jemaah ni. Okey, dari segi bahasa ni kita ambil tahu je lah. Sebenarnya bahasa ni sebab biasanya memang soalan dia takkan naik pun. Maksudnya jemaah tadi maksudnya daripada perkataan jamaah. Okey, jamaah maksud dia apa? Maksud dia berkumpul. Okey, berkumpul. Dari segi istilah, istilah ni yang pentingnya kerana naik soalan dia tanya, apakah maksud solat jemaah? Maksud dia apa? Maksud dia dari segi istilah lah. Kamu jangan jawab dari segi bahasa. Tapi jawab dari segi istilah dia. Okey. Apa dia? Salat makmum bersama-sama dengan salat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat yang tertentu. Kan, maksudnya bila kita sebut solat jemaah, kamu bayangkanlah maksudnya apa? Makmum dia semayang dengan imam. Ataupun buat ayat terbalik pun boleh juga. Imam salat bersama dengan makmum. Kan? Maksudnya paling kurang apa? Seorang imam memang seorang pun kan. Makmum yang boleh jadi ramai, boleh jadi sikit lah. Maksudnya imam seorang, makmum pun seorang. Mengikut syarat tertentu. Maksudnya ingatlah, bila sebut solat jemaah, maksudnya solat makmum bersama dengan imam, sekurang-kurangnya apa? Seorang imam, seorang makmum. Kalau ramai lagi tak ada masalah lah. Kan, cuma imam ni memang seorang je lah, makmum yang seorang ataupun ramai. Okay. Terus Anis, hukum Anis. Hukum bagi individu, bagi komuniti masyarakat, sunat muakkazah. Sekejap ni, Anis baca kanan ke kiri Anis? Bagi individu, sunat muakkazah. Muakkadah. Muakkadah. Bagi komuniti fardu kifayah. Okay. Masuk kat sini ada dua hukum lah. Kalau individu ni sebenarnya untuk lelaki sebenarnya. Untuk lelaki, dia pada individu maksudnya sunat muakkadah. Maksudnya sunat yang sangat dituntut. Sunat muakkad. Orang Melayu dia panggil sunat muakkad. Asal bahasa Arab dia sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni maksud dia sunat yang sangat dituntut. Okay. Sunat yang sangat dituntut. Okey, bagi masyarakat pula, contohnya satu qaryah, kan? Ustaz tak tahu hampa pernah dengar ke tak qaryah ni? Maksudnya sesuatu kawasan masjid lah, kan? Qaryah, contohlah Ustaz bagi qaryah dekat apa dia? Kawasan mana kamu duduk ah? Adriana duduk kawasan mana? Tambun Tulang. Adriana, rumah kat mana? Tambun Tulang. Tambun Tulang. Okey. Maksudnya Tambun Tulang, qaryah masjid dia kat mana? Qaryah masjid dia dekat Masjid Tambun Tulang tu lah. Okey kan? Pasal tak? Okey, Tambun Tulang, masjid dia dekat Masjid Tambun Tulang tu. Jadi untuk masyarakat dekat Tambun Tulang tadi, hukum dia solat jemaah ni fardu kifayah. Maksudnya kalau ada solat jemaah didirikan, orang lain tak berdosa lah. Tapi contohlah kata dekat masjid Tambun Tulang tadi, seorang pun tak pergi semayang. Bila seorang pun tak pergi semayang, maksudnya satu masyarakat dekat Tambun Tulang tu semua berdosa. Itu maksud fardu kifayah ni. Maksudnya seorang buat, orang lain tak payah. Maksudnya tak payah apa? Tak payah dari segi hukum lah. Maksudnya mereka terlepas daripada dosa. Jadi orang yang pergi solat jemaah dekat Masjid Tambun Tulang, maksudnya didirikan solat jemaah, jadi masyarakat yang lain yang tak semayang kat masjid tu, mereka tu terangkatlah
dosa dia. Maksudnya dia tak berdosa lah. Sebab apa? Sebab ada orang buat solat jemaah. Tu maksud dia fardu kifayah. Okey. Terus Adriana, sambung Adriana. Yang mana Ustaz? Dalil solat berjemaah. Baca surah tu lah. Ya betul. Pendek je kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimus Kuat sikit boleh tak Adriana? wa aqimus salata wa atuz zakata waqta'u ma'a raki'in. Okey. Maksud dia? Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu sembah berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Okey. Yang bawah dia tu? Menurut Imam Qurtubi, maksud rukuklah Al-Qurtubi, maksud rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah solatlah kamu secara berjemaah. Okey. Terima kasih Adriana. Ini dalil dia. Kan kita ni orang Islam, bila kita belajar agama kita ni dia bukannya agama yang apa? Kita buat sesuatu ibadah bukan ikut-ikut orang. Kan kita setiap ibadah yang kita buat ni ada dalil dia. Maksudnya apa? Ada dari segi ada petunjuk daripada Quran ataupun sunnah. Kan? Okey, siapa ni masuk? Siapa baru masuk? Aidil lah. Kan keluar balik? Faiz Iskandar. Faiz, okey. Faiz, selamat datang. Okey. Faiz baru bangkit tidur apa? Faiz? Faiz dengar ke? Dengar Ustaz, dengar. Ya, okey. Okey, jadi dalil dalam agama bila kita nak beramal, kita belajar, semua apa dia ada dalil dia. Dalil ni maksudnya petunjuk lah. Petunjuk daripada Al-Quran ataupun hadis. Dalam solat jemaah pun sama lah ada dalil dia. Kan apa dalil dia? Dan dirikanlah wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Apa maksud dia? Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Maksudnya solat jemaah lah. Kita rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk. Kan? Imam rukuk, kita pun rukuk. Kan? Maksudnya apa? Salat jemaah. Ni dalil yang menunjukkan kata adanya salat berjemaah. Okey, menurut Imam Al-Qurtubi. Kan kamu nampak kan Ustaz share ni kan? Jadi kalau kamu tak ada buku teks, kamu tengok yang Ustaz punya screen share ni lah. Kalau tak nampak tak jelas gambar kau, kamu boleh tengok buku teks kamu lah. Okey. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, maksud rokoklah kamu bersama-sama dengan orang yang rokok ialah salatlah kamu secara berjemaah. Maksudnya bila Allah Ta'ala suruh kita rokok, kan rokok tahu kan? Selepas kita baca surah Al-Fatihah, baca surah, lepas tu kita akan turun rokok. Rokok tu lah. Okay? Jadi Allah Ta'ala suruh kita rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala suruh apa? Salatlah kamu secara berjemaah. Ni menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita salat secara berjemaah. Tu dia punya dalil dia. Okay. Okay, yang ni sikit lah spektrum ni. Saya baca sikit spektrum yang belah kiri ni. Okay. Maksud dia, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan ketika ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ni fadilat orang yang berjalan di masjid ni. Kan kalau rumah tak jauh dengan masjid tu boleh lah kan. Kalau jauh sangat tu tak larat pula lah nak jalan. Kita kata kalau rumah dekat kita jalan kaki tu, maksudnya dalam keadaan gelap ni, maksudnya mungkin waktu malam lah, waktu malam atau waktu subuh kita pergi solat. Maksudnya apa?
ada fadilat dia. Apa dia? Allah Ta'ala akan bagi cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Untuk orang yang berjalan kaki dalam kegelapan nak pergi masjid solat. Okey. Dalil hadis pula, dan hadis ni Ustaz bacalah, lagi orang lain baca pula lah. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Okey. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Kan? Jadi Nabi bagi ganjaran, Nabi sebut ganjaran salat jemaah ni apa? Lebih afdal, lebih baik daripada solat sendirian ni. Berapa kelebihan dia? 27 kali ganda. Kan? 27 darjat. Kan? Ustaz suka bagi contoh kalau kita salat seorang, kita kata dapat 1, kan? Salat jemaah ni 27 lebih daripada 1. Kan? Maksudnya apa? Banyak lah, kan? Kalau satu hari kita salat sendiri 5 kali baru dapat 5. Kalau salat jemaah, darab 27 darab 5. Kan? 27 darab 5 apa? Dah 100 lebih dah. Kan? Nak kata apa? Besar tu baru sehari. Bayangkan kita salat jemaah seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun. Kan? Nak kata banyaknya pahala salat berjemaah. Okay, terus. Ustaz nak dengar aku baca kot sikit ni, lepas tu lagi baru Ustaz akan cepatkan. Kita ambil pula Aidil. Aidil. Ustaz tak bawa pandai Ustaz Dewi Ustaz. Tak boleh. Cuba try sikit tak? Syarat. Ustaz tak abang saya lagi muka surat berapa Ustaz? Oh tak abang lagi. Okay, muka surat 91. Cuba try sikit Aidil. Try dulu sikit Ustaz nak dengar. Imam. Okay. Imam Boleh. Imam boleh membaca. Imam boleh membaca. Okey. Ada Al-Fatihah. Imam boleh membaca. Boleh membaca Al-Fatihah. Okey. Bacaan dengan bacaan yang betul. Okey, boleh jugalah, tak ada lah, tak boleh langsung. Dengan bacaan yang betul. Okay, yang kedua. Imam lelaki. Imam lelaki. Imam lelaki. Okay. Bagi imam lelaki bagi semua makmum. Ini kan makmum. So imam perempuan pula. Imam perempuan pula. Okey. Hanya okey. Hanya boleh. Okey. Hanya boleh jika hukum jika semua makmum jika semua makmum perempuan. Jika semua makmum perempuan. Okey. Terima kasih Aidil. Okeylah, Aidil kena selalu baca. Ni cara nak pandai Jawi, kena baca buku Jawi. Okey Ustaz.
Kalau Okey. kalau Okey, kamu Ustaz. tak tahu baca, tanyalah kok mak dengan ayah tahu ke abang ke, depa tolong ajar sikit. Kamu selalu baca. Kan. Dia cara nak pandai jawi dia memang kena baca. Saya dah baca lah kecil. Ada? Oh, Kena okey. selalu baca. Baca buku Islam. Okey, Ustaz. Kamu tak terlambat lagi. Okey. Baru kata 2. Tapi kalau kamu tak rajin baca sekarang, sekali sampai kata 5 tak pandai jawi. Tak terlambat lagi baru kata 2. Tapi kena rajin baca lah, duduk rumah saja baca. Tak tahu tanya. Yang ketiga makmum meyakini sahnya salat imam. Ni syarat apa? Syarat menjadi imam. Syarat jadi imam ada 3. Yang pertama pada imam boleh membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Jadi kita ni nak jadi imam, pertama apa? Kita pastikan surah Al-Fatihah kita baca dengan betul lah. Zaman law ni senang sangat nak belajar. Buka kat YouTube je. Ada macam-macam bacaan surah Al-Fatihah. Setakat kita nak betul bacaan surah Al-Fatihah tu, senang je. Buka YouTube je. Ramai imam-imam ataupun ustaz-ustaz yang baca, orang Arab pun ada, imam-imam Masjidil Haram pun ada, imam Mekah pun ada, Madinah ada, kan? Pilih je nak siapa. Kan? Boleh betul balik baca surah Al-Fatihah. Yang kedua pula, imam lelaki. Syarat nak jadi imam mestilah lelaki. Kalau untuk semua makmum. Kalau makmum belakang tu ada lelaki, ada perempuan, ada kanak-kanak. Siapa boleh jadi imam? Imam tu mesti lelaki. Kan? Orang perempuan boleh jadi imam tak? Boleh. Imam perempuan, dia boleh jadi perempuan apa? Boleh jadi imam untuk apa? Untuk makmum yang perempuan. Contoh mak kita jadi imam, kan? Lepas tu Anis pun jadi makmum kat belakang. Boleh? Ataupun boleh juga lelaki tapi kanak-kanak. Kanak-kanak kecil yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke, kan mak kita jadi imam, Anis jadi makmum, adik lelaki yang kecil jadi makmum juga. Boleh juga. Kan, tapi kalau makmum tadi budak lelaki besar macam kamu tingkatan 2 ni, tak boleh lah mak kita jadi imam kat kita. Kita lah patut jadi imam. Yang budak lelaki tadi. Jadi lelaki boleh jadi imam untuk semua orang. Perempuan boleh jadi imam untuk perempuan dan kanak-kanak saja. Termasuklah kanak-kanak lelaki. Yang ketiga, makmum meyakini sahnya salat imam. Kan? Jadi maksudnya makmum juga kena yakinlah kan sahnya imam, salat imam. Terus Ustaz sila tekan dah. Saya nak cari nama ni. Mana ni? Apa dia? Ustaz nak Aina tak baca lagi tak? Aina. Ada, Ustaz. Aina sama Aina, ciri. Nampak tak? Ciri. Cuba. Ciri keutamaan. Ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Terdapat 2 orang atau lebih Ahli. Tolong dah. Ahli atau lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat imam. Imam. Maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Satu, pemimpin. 2 imam yang Dilantik. 2 imam yang dilantik oleh Oleh apa? Pemerintah. Oleh pemerintah. 3
ketiga tuan rumah. Okey. Tuan apa? Tuan rumah. Tuan rumah. Okey. Terus. 4, Aina. 4 lebih Alim. alim dan berpengetahuan. 5 lebih fasih bacaan Al-Quran. 6 lebih Lebih warak. dan Soleh. soleh. 7 lebih baik akhlak. Okey. 8 lebih bersih Badannya. badannya dan kemas pakaian. Pakaiannya. 9 lebih Merdu. lebih merdu suaranya. Okey. Tidak 10. tidak berkam. Ada? Telah berkahwin. Boleh nak? Aina, dengar tak? Wah, boleh. Dengar. Internet tak okey. 11 Okey. setelah berkahwin. 11 lebih tua. Okey, lebih tua. Okey, terima kasih Aina. Okey, ni ciri-ciri keutamaan. Ni buku kita ni lebih pada rujuk dalam mazhab Syafi'i lah ni. Okey, dia punya senarai-senarai ni dari segi keutamaan. Bukanlah bermaksud kalau orang yang langkah nombor 7 lu tak sah salat pula. Maksudnya dia lebih apa? Lebih afdal. Kan lebih baik kita utamakan dari segi ni lah. Kan? Maksudnya macam nombor 1 pemimpin, okey. Lepas tu yang kedua imam yang dilantik oleh pemerintah. Kan? Maksudnya imam-imam masjid tu paling diutamakan lah. Tapi bila contoh menteri besar main masjid ke dan mufti ke, kan? Maksudnya pemerintah, pemimpin ni maksudnya mungkin pemimpin yang kecil ataupun pemimpin yang paling besar sekali lah. Okay. Lepas tu kamu ikut turutan ni lah. Okay. Tuan rumah. Yang keempat lebih alim dan berpengetahuan. Yang kelima lebih fasih bacaan Al-Quran dia. Yang keenam lebih warak dan saleh. Kan. Kena bezakan alim dengan warak. Alim ni berilmu. Kan. Warak ni orang yang apa? Yang taat ataupun tunduk pada Allah Ta'ala, dia berbeza. Orang yang berpengetahuan, orang yang saleh ni tak semestinya alim. Kan? Alim ni berilmu. Okay. Yang ketujuh lebih baik akhlak dia. Yang ke-8 lebih bersih badannya dan kemas pakaian dia. Yang ke-9 lebih merdu suara dia. Yang ke-10 telah berkahwin. Yang ke-11 lebih tua. Kalau kita buka kitab-kitab ni kadang lebih ber-11 pun. Kan? Cuma kita ni buku kamu ni yang pengarang dia tulis ni sebelah ni lah. Yang disusun oleh depa ni. Okey, ni sikit. Ustaz teruskanlah. Ustaz nak jimatkan masa. Okey, ni 4.8.3 ni, kedudukan imam dan makmum. Okey, ni yang pertama, tengok gambar yang pertama ni. Imam dan seorang makmum yang sama jantina. Kan, ni kalau dalam ni maksudnya sebelah kiri imam, sebelah kanan makmum. Dan makmum dia duduk belakang sikit daripada imam. Dia duduk belakang sikit dalam belakang pada sikit pada imam lah. Kalau ibu tengok belakang sikit je ni, kan. Kita kadang-kadang ada orang dia letak belakang tu tak betul lah, dia kena duduk sebelah, kan. Kita kena letak makmum sebelah kanan imam.
dan dia belakang sikit daripada imam. Okey. Tu yang pertama, sama je lah, lelaki perempuan sama je. Yang kedua pula, sekumpulan makmum lelaki sahaja. Kan ni imam dengan makmum lelaki kat belakang. Jadi kita apa? Kita bagi yang belakang tu, orang yang tengah ni, dia duduk betul-betul belakang imam. Lepas tu belah kanan seorang, belah kiri seorang. Kalau boleh jangan bagi berdiri belakang imam seorang, kita pitak dua orang lagi belah kanan semua. Kalau boleh kita balance kan. Sebab cara susunan imam ni, imam dan makmum ni, dia belakang imam, okey, lepas tu makmum belah kanan, lepas tu makmum belah kiri. Ustaz ada pen tak tahu. Tu. Dekat tak? Tak dekat. Tak apa. Alah. Ustaz ada je dalam tu. Tak padan nak tengok. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak Ustaz cerita ni? Adi boleh faham tak Anis? Boleh. Boleh. Okey. Tak faham tanya tau, apa jangan duduk diam saja. Tak faham tanya. Okey, maksudnya yang nombor 2 ni belakang imam, lepas tu sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu cara susunan makmum. Dia jangan bagi makmum sebelah kanan je semua, belah kiri tak ada orang. Dia tak elok lah. Kalau boleh kita balance kan. Itu cara susunan. Kalau kita pergi masjid pun, orang duduk tengah mayang jemaah kan. Utamanya untuk budak lelaki lah, belajar lelaki ni. Jadi kita susun itulah. Maksudnya kalau dah ramai belah kanan, kita masuklah saf belah kiri. Kan? Kita penuhkan belah kiri pula. Jadi bagi balance lah kanan dan kiri tadi. Okey, yang ketiga, imam perempuan dan 2 makmum perempuan. Ni ada 2 cara lah sebenarnya, tapi dalam buku teks kita ni dia ajak macam ni. Maksudnya imam sebelah kanan dia seorang, sebelah kiri dia seorang. Kan? Yang ni pun boleh, ataupun boleh tak kalau 2 orang ni duduk belakang tu boleh juga. Cuma dalam kitab buku kita ni kita lebih pada ni lah. Kita follow buku ni pun tak salah lah, kita ikut buku ni je. Kalau perempuan maksudnya kalau 2 orang makmum belah kanan, belah kiri. Tapi kalau imam lelaki, makmum dia perempuan, semualah. Seorang, 3 orang ke, 2 orang ke, seorang ke, semua kena duduk belakang. Walaupun suami isteri. Kan, contoh kamu kahwin nanti, kan, ada suami, lepas tu kamu imam suami kamu jadi imam, kamu duduk kat belakang lah. Dia tak boleh duduk sebelah. Sebab apa? Sebab berlainan jantina tadi. Walaupun suami isteri, perempuan kena duduk belakang. Jadi kalau lelaki seorang imam, perempuan seorang makmum, dia kena duduk macam ni tak kah? Macam nombor 4 ni. Okay? Kalau imam makmum 2 orang ke 3 orang ke sama jugalah. Okay? Tapi kalau sama jantina tadi boleh macam tadi lah. Okay? Boleh buat macam ni. Kiri belah kanan seorang, belah kiri seorang. Okay, ni nombor 4. Nombor 5, imam perempuan dan 3 atau lebih makmum. Ni boleh juga perempuan buat macam ni ke? Kan? Maksudnya kalau 3 orang, belah kanan imam buat letak 2 orang perempuan, sebelah kiri letak seorang. Kalau ada orang keempat, letak belah kiri lah, keempat seorang. Kalau 5 pula, letak belah kanan. Kalau 6, letak belah kiri. Seterusnya lah. Kan? Tapi nak buat juga macam duduk belakang boleh tak? Boleh juga sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi dalam buku kita dia ajak macam ni lah, tak apalah, boleh, tak ada masalah pun. Nombor 5 ni. Okay, ni nombor 6 pula. Contoh kata kalau ada apa, imam, lepas tu imam lelaki, makmum lelaki, lepas tu ada makmum perempuan. Dia susun macam ni lah. Okay, imam, lepas tu lelaki kat belakang, lepas tu belakang lagi perempuan. Kan? Okay. Kalau ada budak kecil lelaki, kita boleh letak kan kat sebelah lelaki-lelaki ni. Dia tak mesti budak lelaki kena duduk belakang. Budak lelaki pun boleh masuk saf sekali dengan orang dewasa. Sama juga ada budak perempuan yang boleh duduk sebelah mak dia ni. Kan, contoh. Okay. Okay, tu yang ke-6. Yang ke-7, okay, ni kalau apa, lelaki seorang, perempuan ramai. Kan? Jadi kalau lelaki seorang, makmum, kita letak sebelah imam lah. Perempuan duduk belakang lah. Okay. Yang ke-8 pula, lelaki ramai, perempuan pun ramai. Sama juga. Ini sama macam nombor 6 lah. Sama macam nombor 6. Okay, setakat tu ada soalan tak? Tak ada. Okay. Okay. Okay, syarat salat jemaah Ustaz tak lah. Ustaz tak bagilah membaca lain kali pula lah. Nanti kalau akan datang kita buat kelas pula, baru kamu baca pula. Okay. Tidak tak ada. Okay, syarat salat berjemaah. Okay, apa syarat dia?
Syarat yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Niat ni kat mana? Niat dalam hati. Kan? Kalau kita tak sebut imaman pun tak apa. Tapi lah hati kena ingat lah. Masa nak solat tu, aku nak ikut imam ni. Kan? Kena ada niat. Okay. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Dia kena tahu. Sebab tu kalau ada, contoh kita main jemaah, ada yang jemaah yang apa, masjid yang besar, kadang-kadang ada yang duduk belakang. Dia tak nampak imam. Tapi apa? Tapi dia nampak makmum yang lain. Makmum yang lain rokok, dia pun rokok. Lepas tu bunyi suara mikrofon pula. Maksudnya apa? Syarat dia kena macam tu. Tapi kalau mikrofon pun tak ada, suara tak dengar, dah lah duduk di belakang dinding, tak nampak, tak sah lah. Kan? Dia tak termasuk, dia tak boleh masuk dalam kategori solat jemaah. Sebab apa? Sebab makmum tak tahu pergerakan imam. Okay. Yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit makmum mesti di belakang tumit imam. Ni kalau yang 2 orang lah. Kalau duduk belakang terus itu lagi tak ada masalah. Maksudnya pastikan tumit kita belakang daripada tumit imam. Kalau sama dengan tumit imam tu jadi sama lah. Kan? Ni belakang sikit. Yang keempat, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'ali imam selepas sempurna pergerakan imam. Maksudnya pergerakan makmum tadi mestilah kena ikut pergerakan rukun fi'ali imam lah. Maksudnya kalau imam rokok, makmum rokok. Bila imam sujud, makmum sujud. Ini basic je ni, semua tahu kan. Okey, yang kelima, jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Kan 150 meter ni jauh juga lah. Kan kadang orang duk lumba lari 100 meter kan. Kan maksudnya jarak tu tak boleh dengan saf pertama tadi. Kecuali ni ada juga pengecualian ni. Kalau kamu tengok, siapa tengok biasa tengok gambar tu. Gambar solat jemaah dekat Masjidil Haram. Kan Masjidil Haram kan besar sungguh. Yang tu memang tak beraya lah sebab memang orang ramai. Kan? Tapi masjid kita ni memang tak berlaku lah sampai 150 meter ni. Sebab masjid kita ni biasa je, besar pun taklah besar sangat kan. Yang penting sebenarnya apa? Dia kena saf tu dia kena bersambung lah saf tu. Kan? Panjang mana pun tak ada masalah. Macam Masjidil Haram sebab apa tak ada masalah? Sebab saf tadi dia bersambung. Kan? Jadi orang nampak lah. Okay? Di samping bunyi suara mikrofon. Okey. Ni sikit. Boleh? Ada soalan tak sekarang dah? Boleh? Tak ada. Okey, clear. Sambung lagi. Makmum muwafiq dan makmum masbuk. Kan, ini susah sikit ni. Okey, ada banyak lagi tak kita. Ada kaifiat. Layan, biar. Okey. Makmum muwafiq. Okay, makmum wafiq dia makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rokok pada rakaat pertama. Okay. Muwafiq ni apa? Maksudnya bila kita sembahyang dengan imam kan. Kita sembahyang dengan imam. Imam pun Allahu Akbar. Kan? Akad takbir kan? Ustaz tunjuk sikit lah. Okay. Tunjuk gambar kan. Okey, maksudnya imam sembahyang kan, imam pun Allahu Akbar, kan kita pun Allahu Akbar. Itu dia panggil apa? Makmum apa? Makmum muwafiq. Kan, imam baca surah Al-Fatihah, kita pun baca surah Al-Fatihah. Ini tak ada masalah, ni mayang macam biasa. Itu kita panggil apa? Ini kita panggil makmum muwafiq. Macam biasa. Okey. Maksudnya sebelum imam rokok lah dia sempat kan, boleh jadi juga dia lewat sikit kan, tapi mungkin imam duk tengah baca surah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kita pun baru ikut, kita pun Allahu Akbar kan, imam duk baca surah, kita pun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kita pun baca, dan kita baca tadi sempat sampai imam sebelum imam rokok. Itu juga panggil apa? Makmum muwafiq. Maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Itu dia punya ni. Awal ataupun hujung tak kisahlah. Tapi yang penting dia makmum apa? Makmum sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna sebelum imam rokok. Itu ayat dia. Okey, yang kedua, makmum muwafiq
hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Okey, maksudnya muafiq ni dia tak timbul isu apa lah. Okey, dia tak timbul isu apa? Sebab apa? Sebab rakaat tu dia dapat. Kan, lepas tu imam rukuk, sujud, naik rakaat lain, kita ikut je biasalah. Sampai imam bagi salam, kita pun bagi salam. Okey. Yang ni benar makmum muafiq. Okey. Yang kedua, yang ni yang lain sikit. Okey, makmum masbuq. Okey. Makmum masbuq. Makmum masbuq ni apa? Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rokok pada rakaat pertama. Okey. Hak ni dia terbalik lah. Kan, patutnya tadi makmum dia dan baca surah Al-Fatihah. Dia ikut imam. Hak ni masbuk ni berapa? Dia tak sempat baca. Kan. Contoh apa? Kita sampai je, imam duduk tengah ni, imam pun Allahu Akbar. Allahu Akbar tu nak turun rokok. Kita pun cepat-cepat Allahu Akbar, kita pun rokok bersama dengan imam. Kan? Okay. Sebelum dengan imam, sebelum imam rokok. Maksudnya dia tak sempat baca. Okay. Okay, apa dia yang kedua? Jika sempat rokok dan toma'ninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Dia ada dua lah kat sini. Kan? Kalau kita tadi yang Ustaz bagi contoh Ustaz ni, bila kita imam kata Allahu Akbar, dia turun rokok, kan? Kita pun cepat-cepat Allahu Akbar, kita pun turun rokok juga. Kita pun dan baca Subhana Rabbiyal Azim. Okay? Subhana Rabbiyal A'la kan? Subhana Rabbiyal Azim tak? Kan? Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kan? Surah Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la apa dia? Bila? Sujud. Dengan imam, kita dapat rakaat tu. Maksudnya kita tak payah tambah rakaat. Okey, itu yang pertama. Situasi yang kedua pula, nombor 3 ni, makmum masbuq hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Okey. Hak ni apa? Hak ni untuk orang yang dia ikut selepas rokok. Okey. Contoh, dia baru imam turun rokok, dia pun nak ingat rokok, dia tak dan. Imam i'tidal lah. I'tidal ni apa? Bangun dari rokok. Kan, kita ikut kat situ. Ataupun kita ikut imam ketika imam sujud. Kan? Kita dapat pahala imam makmum, kita dapat pahala ikut imam, tapi kita tak dapat dari segi rakaat tu. Ustaz dah sebut macam ni lah. Maksudnya, kalau kita ikut imam, kalau kita sempat ikut imam sampai rokok paling kurang, paling lewat pun kat rokok, kita akan dapat rakaat tu. Selepas rokok, kalau kita ikut, kita tak dapat rakaat. Tapi pahala dapatlah. Jangan tunggu pula ada orang dia tunggu rakaat seterusnya boleh ikut. Tak, rugilah pahala. Bila imam sujud, kita ikut sujud. Tapi tak dapatlah rakaat. Tapi dapat pahala. Kan? Jadi, kita ambil lah pahala tu. Kan? Okay, Ustaz ketentukan masa ni sebab Ustaz dah janji dengan 5 majah. Ustaz dah, sikit lagi. Okay, kaifiat ni, ni sama juga lah ni, tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama-sama imam, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan toma'ninah. Okay. Tidak memberi salam bersama-sama dengan imam kan. Nak bagi salam pun kena apa? Kena bagi imam yang bagi salam pun kan. Kalau tu yang pertama kali cukup rakaat lah. Kalau tak cukup rakaat, imam bagi salam dulu, barulah kita bangun tambah rakaat kan. Yang keempat, menyempurnakan segala rukun salat sehingga salam. Okay, dan juga solat jemaah pun jangan kalut lah kalau kita tak dan. Sampai-sampai kat masjid, imam dah rokok dah. Kita tak payah berlari lah. Kita jalan relax je. Kan? Tak apa, kita tambah rakaat lain. Jangan apa? Jangan kita lari pula lagi tercungap-cungap ketika semayang. Kan? Sebab ada hadis yang Nabi larang kita nak kejar. Nak kejar rakaat sampai apa? Sampai berlari. Kan? Dalam masjid. Okay. Okey, hikmah solat jemaah melahirkan masyarakat yang berdisiplin dengan dan patuh kepada arahan pemimpin, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat jemaah, melatih diri menjadi pemimpin, ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga. Okey, ni apa dia punya hikmah solat jemaah. Loh, saya dapat kuis ni lah. Tak ada lah.
Buat kuis nak kuis tak? Kuis lawan. Panjang tak? Ada soalan tak setakat lah? Tak ada. Tak ada. Nak jawab kuis? Tahu ikut lah. Buatlah kuis Ustaz ni. Ustaz cari. Mana kuis Ustaz ni? Tapi campur lah ni. Campur sikit dengan solat Jumaat. Boleh lah. Solat Jumaat pun belajar lah itu. Okey. Ustaz bagi link. Ustaz lah mana tadi? Sini. Sini. Boleh buka. Kamu buka ni, joinmyquiz.com. Lepas tu masukkan password. Kan nak link. Nak link boleh juga. Saya bagi link lah. Bagi link. Bagi link. Saya bagi link lah. Okey. Saya bagi dekat ni, kat chat kita lah. Okey. Okey, boleh okey. Mana? Nak paste kat mana? Tak boleh paste. Ada dah. Okey. Okey, tu. Klik link tu. Dapat, nampak? Klik, lepas tu masukkan nama, lepas tu ni lah. Budak-budak. Lagi ada budak ni masuk lagi. Kan ada budak ni masuk dah. Budak 5 majlis masuk dah. Sekejap lagi kot. Boleh dapat buka link? Ni ada dah. Ada apa? 2 orang dah masuk. Mana? Aidil dengan Syafiqah. Boleh tak? Kat mana? Link dekat tu. Bahagian message ni, chat with everyone ni, ada link Ustaz bagi tu. Okey. Nampak tak? Dekat link tu, klik kat link tu. Terus kamu masuk lagi, kamu masukkan nama, lepas tu start terus lah. Nanti baru masuk kat Ustaz. 3 orang dah, Aina Sofia. Lagi, kita berapa orang dah Ustaz? Mana kita tadi? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kat mana? Dah dekat message tu. Dekat chat. Dekat tepi mic tu dia ada titik 3 orang tekan lah tu lah. Dah. Sebab Ustaz pakai laptop, dia lain sikit laptop tak? Betul. Okey. Okey. 2, 4, 6. Kamu ada 6 orang. Cepat. Baru 3 orang ni. Cepat. Okey, dah masuk. Dah masuk. Masukkan nama, lepas tu tekan tu. Apa tu? Dia tulis start ke apa? Tak masuk ni kamu ni. Tak jap. Tekan dia punya tu. Okey. Anis masuk dah. Okey, 2 orang lagi. Seorang lagi. Siapa seorang lagi? Aina, Anis, Syafiqah. Adriana masuk tak? Boleh Adriana? Hello Ustaz. Boleh tak? Jumpa tak link? Jumpa. Tu masuk. Cepat, 5 macam tunggu Ustaz ni. Apa? Mulain. Login. Dia punya start. Kat Ustaznya start lah kan. Lagi yang power focus. Okay, masuk dah. Okay, ready dah? Ready. Tengok masing-masing lah. Jemaah bersama imam dan bersama.
Ni kamu jawab 10 soalan je tau. 10 je. 10 stop. Jumaat. Nah, jawab 10 soalan je. Sebab soalan ni banyak tu. Okay, Wah. sebab kita tak cukup masa. Jawab 10 soalan saja. Oh my god. Siap 10 soalan stop dah bagi tahu Ustaz. Mungkin bermaksud orang Ni yang kita try dulu lah, lain kali lah. Lain kali dah masa panjang kita cuba jawab 40 soalan tu. lama. Toilet digunakan bersama imam Syafiqah mendahului. Adriana, Anis. dan sunnah bersama sama dengan imam. Cara menetap suatu tempat Okay, jangan lupa 10 soalan je tau. Muafiq hendaklah sempurna boleh selesai imam memberi salam. 10 soalan saja. Syafiqah dah habis kah? Siapa 10 soalan dah bagi tahu Ustaz dah? Habis dah. Ustaz saya 10 soalan. Siapa habis dah? Dah. Saya. Habis. Saya tu siapa? Habis dah. Syafiqah habis. Okay, Adriana habis dah. Habis dah. Anis habis dah. Ya. Habis dah. Semua habis dah. Habis dah. Okey, alhamdulillah. Nantilah Ustaz saja try je ni dulu. Soalan ni panjang sangatnya, 47 soalan. Kalilah nanti akan datang Ustaz buat soalan pendek-pendek je lah. Ustaz sajalah try je tanya. Ustaz rasa sekadar tu lah untuk kelas hari ni. Okey. Kalau boleh dapat setakat 5-6 orang ni pada Ustaz, okey lah Ustaz nak buat kelas pun. Kan? Cuma lah ni lepas ni kamu promote lagi lah kawan masuk. Nah, sambil di samping Ustaz promote dalam grup kita tu. Nanti kamu tolong promote, ajak kawan masuk. Kita target 1 minggu sekali, tak apa dah kelas. Kan? Masa yang lain tu nanti kamu buat lah. Kamu buat nota, buat latihan. Okey. Yang tajuk yang kita belajar. Okey? Okey, ada soalan tak setakat lah? Tak ada. Tak ada lah? Okey lah. Okay, tak ada. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye guys.